Sarjan Hassan yang diterbitkan pada 1958 bukanlah sebuah filem biasa-biasa. Garapan cemerlang Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ni membabitkan plot yang berkisar kepada penjajahan Jepun di Tanah Melayu sewaktu era Perang Dunia Kedua. Skrip tersebut terpaksa diubah dengan tidak menceritakan perjuangan sebenar Sarjan Hassan menentang komunis, sebaliknya menceritakan mengenai suasana Tanah Melayu ketika menghadapi penjajahan Jepun. Siapakah Sarjan Hassan yang sebenar? Save video ini dahulu. Tindakan P. Ramlee yang mengubah cerita asal Sarjan Hassan bertujuan mengelakkan filem ini disabotaj oleh komunis. Ini kerana pada masa itu, Tanah Melayu masih berada dalam keadaan darurat dan diancam oleh komunis. Tahukah tuan-tuan, watak utama yang bernama Sarjan Hassan ni benar-benar wujud? Siapakah Sarjan Hassan yang sebenar? Sarjan Hassan yang digambarkan dalam filem arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee memang wujud. Cuma dia wira yang tidak didendang. Nama sebenarnya, Hassan bin Haji Othman. Beliau dilahirkan pada 15 Februari 1927 dan merupakan anak ketiga dari 5 orang adik-beradik. Tempat kelahirannya di Kampung Pantai, Seremban Negeri Sembilan. Hassan bermula sebagai rekrut pada tahun 1946. Selepas tamat latihan pada bulan Jun tahun 1947 di Pusat Latihan Port Dickson, beliau ditugaskan di Batalion Pertama Askar Melayu Sungai Petani. Setelah itu, beliau telah dilantik menjadi Lance Corporal pada 28 April 1948. Kemudian beliau bertukar ke Batalion Keempat Regimen itu pada 1 Disember 1949 dan dinaikkan pangkat Korporal pada 24 Oktober 1950. Sarjan Hassan adalah seorang anggota askar yang pernah menentang keganasan komunis dan memperjuangkan kemerdekaan negara. Sepanjang berkhidmat dalam askar, dia sering ditugaskan di kawasan hitam dan kerap bertempur dengan pengganas komunis. Di antara peristiwa besar, beliau pernah membunuh 54 orang komunis dan menggagalkan cubaan pengganas yang mahu mensabotaj kemerdekaan negara kira-kira 10 hari sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Di atas keberanian, kejayaan dan kecemerlangannya ketika itu berhadapan dengan pengganas komunis sewaktu menjalankan operasi, beliau dianugerahkan beberapa medal penghormatan daripada Ratu melalui Kerajaan British di Tanah Melayu. Di atas kejayaan dan kecemerlangannya itu, beliau kemudiannya terpilih mengikuti latihan Cadet Federation Training Wing di Port Dickson mulai 10 Jun 1957 dan ditauliahkan pangkat Lieutenant Muda di Batalion Kelima Regimen Askar Melayu pada 7 Ogos tahun berkenaan. Kejayaan besar beliau bersama pasukan dikatakan terbabit dalam tindakan menggagalkan usaha 400 hingga 500 anggota komunis di Waterfall Estate, Rawang Selangor yang cuba mensabotaj kemerdekaan negara 10 hari sebelum 31 Ogos 1957. Beliau berkhidmat selama 21 tahun dengan menyandang pangkat terakhir sebagai kapten. Hassan terdorong untuk menyertai tentera kerana dendam terhadap pengganas komunis yang membunuh ahli keluarga termasuk datuk, isterinya yang syarat mengandung, ibu mentua dan anak saudara di hadapan matanya sendiri. Seterusnya rumah mereka turut dibakar. Beliau sanggup mengayuh basikal berbatu-batu johnya untuk belajar ilmu silat sebelum menyertai askar. Beliau belajar dengan beberapa orang guru sebagai bekalan untuk membalas dendam terhadap kematian keluarganya. Pejuang negara ini menghembuskan nafas terakhir pada 30 April 1991 akibat sakit jantung pada usia 63 tahun. Antara anugerah lain yang diperoleh beliau ialah Pingat Jasa Kebaktian, PJK, dan Ahli Mangku Negara, AMN.